Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat datang ke Omar Didik. Pembelajaran kita hari ini adalah subjek reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3. Dan hari ini kita akan masuk bab 1 iaitu aplikasi teknologi. Okey, dalam bab 1, aplikasi teknologi, kita akan banyak belajar tentang reka bentuk mekatronik. Okey, hari ini kita akan masuk subtopik pertama dan kedua dahululah, iaitu kita akan belajar cara menyatakan maksud reka bentuk mekatronik dan juga kita akan belajarlah apakah elemen-elemen dalam mekatronik. Okey, sebenarnya mekatronik ni awak dah biasa nampak dah dalam kehidupan seharian awak. Contohnya mesin fotokopi. Awak nak guna untuk sebagai photostat awak punya kertas, kerja, print sebagainya kan. Kita gunakan mesin fotokopi. Mesin fotokopi tu adalah salah satu contoh mekatronik. Tak pun lift. Awak gunakan lift kan, nak naik ke tingkat 1, tingkat 2 dan sebagainya. Awak menggunakan lift. Dan juga contoh lain adalah palang automatik. Contoh awak nak pergi masuk mall kan, dia ada palang automatik untuk kita bayar dulu tiket parking. Itu adalah contoh-contoh mekatronik. Okey, bagi konsep untuk mekatronik berdasarkan Tetsuro Mori, dia kata mekatronik ini adalah aplikasi elektronik dan juga teknologi komputer untuk mengawal pergerakan sistem mekanikal suatu produk. Okey, siapa Tetsuro Mori ni? Dia adalah juruterkanan syarikat di Jepun 1969. Nak kata dekat sini dah lama dah mekatronik ni ada. Daripada tahun 1969. Maknanya atuk-atuk awak dulu pun dah tahu dah tentang mekatronik ni. Mekatronik ni adalah gabungan antara mekanikal dan juga elektronik. Contohnya awak tengok gambar sebelah ni saya letak ni. Awak nak gunakan pergerakan kan. Awak nak skru ataupun awak nak alih-alihkan barang. Awak menggunakan mekatronik. Okey, mekatronik ni apa? Ianya adalah produk ataupun sistem yang menggabungkan disiplin ilmu, elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan. Maknanya campur ke semua ni, ilmu elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik, kawalan dan pengaturcaraan, baru kita dapat hasilkan mekatronik. Okey, dekat sini kita boleh fungsikan kita punya mekatronik ni secara automatik ataupun separa automatik. Maknanya kita boleh setkan dia lah. Kita nak dia automatik sepenuhnya ataupun kita nak separuh, kita buat separuh lagi, kita gunakan teknologi mekatronik. Okey, kita boleh mengawal menggunakan sistem switch kawalan yang telah ditetapkan. Maknanya kita tetapkanlah kita nak gunakan switch apa, kita nak tetapkan pergerakan macam mana. Jadi dekat sini je kita kawal dan kita punya mekatronik ni akan jalankan tugas harian kita lah. Maknanya memudahkan kita punya pekerjaan. Okey, sembang pasal mekatronik ni, dia ada sejarah tersendiri. Daripada revolusi industri 1.0 ni pun kita dah gunakan mekanikal lah sampai ke industri 4.0. Okey, kita pergi satu persatu dululah cerita pasal revolusi ni. Okey, untuk revolusi industri 1.0 dah ada dah dalam tahun 1784. Time ni abad ke-18 lah. Ni time awak punya datuk nenek dulu kan. Okey, kat sini dah mula dah penggunaan reka bentuk mekanikal bagi menggantikan tenaga manusia. Maknanya kita gunakan mekanikal. Kita dah belajar kan tingkatan 2. Kita dah belajar taji, ruas, gear, takal. Semuanya kita gunakan kat sini lah. Kita gabungkan ke semua mekanikal dan hasilkan satu reka bentuk dapat menggantikan tenaga manusia. Maknanya kita gunakan tenaga manusia tapi kita ada bantuan untuk meringankan tugas manusia lah. Okey, masuk 1870 iaitu abad awal ke-20. Kat sini kita dah ada buat penemuan tenaga elektrik. Dekat sini kita boleh gunakan, kita hasilkan produk dalam kuantiti lebih besar lah sebab kita gunakan tenaga elektrik kan. Lagi senang untuk kita produce barang-barang yang produk dalam kuantiti yang besar lah. Pada tahun 1969 pula, akhir abad ke-20, dekat sini kita dah kita dah jumpa penemuan reka bentuk elektronik. Dekat sini kita gabungkan antara elektronik dan juga mekanikal. Jadilah mekatronik. Mekanikal tu mekatronik ni elektronik lah. Jadi kita gabungkan antara elektronik dan juga mekanikal, jadilah satu produk reka bentuk yang barulah yang dapat meringankan tugas manusia. Maknanya kita kawal je. Dia boleh lakukan tugas manusia lah seperti membungkus, mengalihkan dan sebagainya.
Masuknya revolusi industri yang ke-4.0 iaitu kinilah kita dah cantumkan mekatronik bersama internet benda, data raya dan juga pengkomputeran awan lah. Dekat sini kita membentuk sistem pengeluaran pintar. Contohnya kereta pun dah ada kereta automatik, kita dah ada telefon pintar dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh lah mekatronik daripada revolusi 1.0 berkembang sampai revolusi industri 4.0. Okey, apa yang ada dekat dalam industri 4.0? Ini adalah contoh-contoh antara yang ada dalam revolusi yang kini lah. Yang pertama, keselamatan cyber. Dekat sini kita punya data, maklumat peribadi, adalah keselamatan yang terjamin lah. Seterusnya, data raya, ada realiti terimbuh, pengkomputeran awan, tempat kita nak upload file dan sebagainya, pembuatan bahan tambah, ada simulasi, internet benda, internet lah untuk kita layari semua tu kan. Persepaduan sistem dan juga robot berautonomi. Okey, untuk kita hasilkan mekatronik, kita kena ada gabungan beberapa elemen, iaitu kita kena ada elektrik, kita kena ada mekanikal, kita kena ada elektronik dan juga kawalan pengaturcaraan. Campur keempat aspek ni barulah kita boleh hasilkan mekatronik. Contohnya gambar sebelah ni, awak nak gerakkan gunakan mekanikal kan, mekatronik. Jadi awak nak alihkan daripada tempat A ke tempat B. Macam mana kita nak hasilkan? Kita kena ada elektrik. Elektrik ni untuk kita punya sebagai sumber kuasa. Lepas tu kita ada mekanikal, iaitu pergerakan. Kita kena ada elektronik, litar-litar yang ada kat dalam ni kan, macam mana kita nak gerakkan dia, dan juga kawalan pengaturcaraan. Maknanya ada mikro pengawal yang boleh kawal pergerakan mekatronik kita ni lah. Ni adalah cara contoh-contoh lah yang dihasilkan mekatronik menggunakan aspek-aspek ni. Okey, yang pertama elektrik. Elektrik ni kita akan menggunakan arus elektrik lah. Kita boleh gunakan arus terus ataupun arus ulang alik. Yang ini kita dah belajar masa tingkatan 2. Arus terus kita menggunakan bateri, dinamo dan sebagainya. Untuk arus ulang alik ialah TNB lah. Arus yang daripada current kita punya DB tu kan. Okey, seterusnya dalam mekatronik ni kita gunakan sistem sebagai pembekal arus elektrik untuk menggerakkan peranti. Macam saya cakap tadi, awak nak gerakkan awak punya mekanikal tu kan, pergerakan tu kita gunakan elektrik lah. Kalau tak ada elektrik, macam mana kita nak gerakkan tenaga tu? Okey, lepas tu kita akan gunakan elektrik ni, kita akan mengambil kira keselamatan, kedudukan peranti dalam dan dualita. Okey, contohnya elektrik ni kita gunakan tenaga solar ataupun panel solar. Kita gunakan panel solar, kita absorb, kita serap tenaga matahari. Okey, daripada panel solar ni kita akan pindahkan kepada pengawal pengecas solar. Dekat sini kita akan kawal lah tinggi dan rendah tenaga yang telah diserap oleh panel solar. Lepas tu kita akan simpankan tenaga dalam bateri. Okey, lepas kita dah ada tenaga dalam bateri ni, barulah kita boleh gerakkan kipas siling automatik. Maknanya ada tenaga daripada panel solar ataupun tenaga matahari, barulah boleh kita gerakkan kita punya kipas siling automatik. Okey, seterusnya mekanikal. Mekanikal ni adalah gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghantar. Kita dah belajar kan? Kita dah belajar gear, taji, takal, ruas dan sebagainya. Gabungan-gabungan komponen mekanikal tu kita dapat hasilkan satu produk yang boleh berfungsi sebagai penghantar. Okey, mekanikal ni juga boleh menggerakkan motor kepada bentuk lain. Boleh berfungsi secara bergerak ke kiri ke kanan ataupun dalam keadaan berputar. Contohnya, gia dan tali sawat digunakan untuk membolehkan pemain DVD dibuka dan ditutup. Okey, contohnya awak nak masukkan CD. Awak mesti kena buka dan tutup dia kan? Macam mana? Kat sini dia ada komponen mekanikal. Contohnya ada tali sawat. Awak nampak kan tali hitam ni? Kita ada juga takal. Kita ada takal A, takal B dan juga kita kena ada gia dan rak pinan. Kesemua ni kita kena gabungkan baru boleh kita gerakkan kita punya luaran DVD ni kan. Kita boleh buka dan tutup. Ini adalah contoh macam mana mekanikal berfungsi. Okey, seterusnya elektronik. Elektronik tu apa? Elektronik ni adalah susunan dan juga sambungan fizikal komponen elektronik dalam satu litar. Contohnya litar ni. Okey, kat litar ni kita ada pelbagai jenis komponen elektronik. Ada IC, ada LED, ada kapasitor, ada perintang, ada transistor. So dekat sini semuanya adalah. Okey, dekat
litar ni kita akan susun ikut aliran dia lah, aliran sambungan antara kaki-kaki komponen. So maknanya kita tak boleh main letak je. Dia ada aliran-aliran yang kita perlu ikut supaya kita dapat hasilkan satu litar elektronik yang boleh berfungsi dengan sempurna. Okey, untuk bahagian kawalan pengaturcaraan, yang pertama kita tengok pada sistem kawalan dulu. Sistem kawalan ni adalah satu objek ataupun reka bentuk untuk mengurus, mengawal dan juga mengarah atur tindakan. Contohnya macam ni. Contohnya Arduino lah. Dekat sini kita akan menggunakan sistem kawalan ni untuk kita pastikan reka bentuk mekatronik yang kita bina tu boleh berfungsi secara automatik dan sempurna. So kita akan gunakan Arduino contohnya kan. Kita akan masukkan beberapa pengaturcaraan ke dalam sistem kawalan ni untuk kita kawal kita punya elektronik. Contohnya kita nak kawal mekatronik kita tu untuk mengalihkan barang daripada bahagian A bahagian B. Maknanya kita akan masuk dalam sistem kawalan ni lah, iaitu mikro pengawal. Okey, untuk pengaturcaraan, ini kita akan menggunakan bahasa komputer. Maknanya kita akan menggunakan bahasa pengaturcaraan komputer lah. Dia ada coding-coding yang kita kena buat. Kita kena tetapkan macam mana. Jadi selalunya kita akan gunakan Java, Python, Visual ataupun Basic C lah. Dekat peraturan sintaks dan juga semantik, dia akan tetapkan cara menulis arahan. Maknanya dekat sini, coding-coding yang kita tulis ni bukannya kita tulis sesuka hati. Kita akan belajar lah macam mana step-step dia. Untuk void setup ni, apa dia? Void loop ni apa dia? Jadi dia adalah cara-cara dia kan. Dia punya macam mana kita nak tulis coding. Jadi untuk kita boleh masukkan ke dalam kawalan tadi, sistem kawalan. Kita akan buat coding ni, kita akan masukkan ke dalam mikro pengawal. Daripada situlah kita boleh kawal kita punya pergerakan mekatronik. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga ianya bermanfaat. Semoga berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.